مسلمات مؤمنين مؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana kita masih lagi dipanjangkan umur untuk kita meneruskan lagi tugasan dan kewajipan kita, iaitulah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah ini adalah kewajipan. Itulah maksud atau tujuan kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala, sekalian makhluk ini untuk mengabdikan diri kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita membuat sesuatu itu lari daripada track ataupun landasan ibadah, itu sudah lari daripada maksud tujuan kita dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi bila sebut ibadah, maka dia ada sah batal, dia ada dosa pahala, dia ada makbul tidak makbul, sebut ibadah ya. Jadi arti kata lain, hidup kita ni sah ke batal, duduk kita ni sah ke batal, sembahyang kita sah ke batal. Maknanya sah tu di sisi agama, atau tidak diterima sisi agama batal, tak ada pahala lah, ataupun tidak ada pahala, dosa, tak ada dosa, pahala. Yang keduanya pula, diterima ke tak diterima. Hidup kita ni beribadah, berekonomi, bermuamalat, jinayat, munakahat tu, diterima ke tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi itu namanya ibadah ya, iaitu pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar fiqh, maka fiqh tu terbagi empat. Mula-mula ibadah, kedua muamalah, ketiga munakahat, dan keempat jinayat. Jadi empat-empat ni mestilah based on wahyu, Quran dan hadis ya. Ibadahnya, muamalat mana ekonominya, jinayatnya undang-undangnya, dan munakahat nikah kahwin. Itu fiqh. Tauhidnya pula mestilah based on juga Quran dan hadis, dan juga perbahasan ulama lah yang kita sebut salaf, sebut khalaf, dan kita akan cerita sekejap lagi. Kemudian yang ketiga ni ihsan, iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan ni tasawuf. Tasawuf mana yang nak ambil? Tasawuf yang masih sesat, yang ada unsur-unsur falsafah dan sebagainya. Kalau di Selangor kita dibenarkan hanya baca buku tasawuf Imam Ghazali ataupun Imam Junaid. Banyak lagi, tapi nak di supaya pemikiran rakyat Selangor ni sekata. Kalau tidak nanti macam-macam. Imam Junaid rahimallahu ta'ala alaihi kan. Itu tasawuf ni situ. Jadi 1, 2, 3 ni Islam, iman, ihsan adalah rukun agama. Ingat tu, rukun agama. Mesti betul, betul dan betul. Ya. Baik, jadi hari ini kita baca kitab Imam Ghazali. Kitab dikarang oleh Syekh Muhammad Asif Bahja Al-Baitari, ditulis oleh Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, ditahqiq maknanya didetailkan oleh Asif Bahjah Al-Baitari. Nama kitab ni Mau'izatul Mu'minin min Ihya Ulumuddin, disedut daripada Ihya Ulumuddin, ataupun kitab ini ringkasan, gitulah. Ihya Ulumuddin panjang ya. Jadi adalah ringkasan. Seolah-olahnya bila kita habis baca satu kitab ini, seolah-olahnya habislah kita baca Ihya Ulumuddin, sebuah kitab karangan Imam Ghazali yang sangat-sangat masyhur.
Kalau tuan-tuan beli ribu-ribu harganya. Tapi kalau bahasa Arab, beli di negara Arab murahlah sikit. Kan? Tapi kalau tuan-tuan ni dah pandai sangat bahasa Arab, ada belajar bahasa Arab tadi, kena belajar. Sebab itu bahasa Al-Quran. Bacalah, belajarlah sikit-sikit pun tak apa. Sebab itu baca bahasa Nabi. Mencintai salah satu di antara unsur yang ada pada Nabi adalah pahalanya besar. Janggut. Kenapa boleh janggut? Nabi ada janggut. Saya nak ustaz janggut macam ini, macam Osama Laden tu kan. Dia orang ada DNA tapi tak dapat. Saya punya gen memang tak ada. Tak dapatlah secumik ni, jadilah dapat pahala 100 pahala syahid setiap saat. Selagi mana ada janggut tu, setiap saat itulah dapat 100 pahala syahid dan sebagainya. Jadi kita sudah baca dalam bab yang pertama, iaitu Imam Ghazali menceritakan berkenaan dengan Kitabul Ilmi, sebuah kitab ataupun perbahasan berkenaan dengan ilmu. Pertama, fadilat ilmu. Kedua, fadilat belajar. Ketiga, fadilat ta'lim, mengajar. Itu dia dah dibahaskan, ya. Kemudian hari ini masuk dalam yang kedua, Kitabul Aqidati Ahli Sunnah. Kitab ataupun kitab ni macam inilah tuan-tuan, kitab. Dalam kitab ada fasal, begitu. Kalau nipis, bahasa Arab sebut risalah, surat aja. Kalau bahasa kita apa ya, risalah juga kot ya. Macam buku risalah tauhid, nipis saja. 3 berapa muka surat, 28 ke 38 muka surat tu, nipis saja. Kalau kitab macam ini. Jadi kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah suatu himpunan fasal-fasal pada menyatakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita sudah baca sikit pada hari itu dan kita sambung lagi ya. Jadi perbahasan dalam kitab ini tidak mengikut khalaf, dia mengikut salaf. Khalaf ialah belakang, salaf ialah yang lalu, depan. Zamannya daripada zaman Nabi hijrah sampailah 500 tahun. Tetapi yang masyhur 300 tahun Masihi hijrah. Tapi ulama ada mengatakan sampai 500 tahun pun boleh dikira lagi. Khalaf selepas itu, maknanya selepas 300 ke bawah sampailah hari ini ya. Jadi salaf ini bukan mazhab, khalaf ini bukan mazhab. Salaf dan khalaf adalah jangka masa. Saya mazhab salafi, perkataan tu sendiri tak betul lah. Dia kalau mazhab, saya bermazhabkan Syafi'i, betul. Saya tauhid bermazhabkan iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, boleh, betul. Begitu Imam Al-Maturidi, salaf khalaf lah, betul. Saya salaf tak, saya khalaf. Salaf dan khalaf merujuk kepada masa. Saya mazhab masa apa? Masa lepas. Masa lepas tu apa? Tak kena. Jadi dia punya sebut tu tak kena. Ya, baik. Jadi itulah jangka masanya ya. Kita sudah baca sikit hari itu, kita sambung lagi ya. Jadi di sini tidaklah membincangkan sifat 20, sifat salaf. Kalau khalaf sifat 20. Ya tuan-tuan ya, cerita sikit. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ni dari segi akidahnya, tauhidnya lah, dia ada dua. Dua-dua ni betul. Dua-dua ahli sunnah wal jamaah. Satu salaf, satu khalaf. Cuma dua-dua ini ada disiplin ilmunya. Ada disiplinnya. Kalau nak ikut yang ni, ikut betul-betul. Nak ikut yang ni, ikut betul-betul. Jangan campur aduk. Ya, khususnya di dalam perkara-perkara mutasyabihat, perkara yang samar, otak tak sampai. Kan? Apa kaedahnya? Khususnya sifat Allah Ta'ala lah, mengenali Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Perkara pertama dalam agama mengenal Allah. Jadi pada mereka ini salaf, kaedah mereka ialah amiruha bima ja'ah, biarkan ia berlalu. Maksudnya contohnya, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Jadi orang salaf dia tak bincang tangan macam mana itu, jangan. Nanti jadi mujassimah, berjisim, sesat. Mereka jawab apa? Biarkan ia berlalu, wallahu a'lam. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Maka orang yang rasikh, orang yang mantap ilmunya,
Yaquluna, mereka berkata, amanna, kami beriman. Kullum min 'indi rabbina, semua dari Allah, serah pada Allah. Bila dia tanya, wallahu alam. Bila tanya, wallahu alam. Imam Malik menyebut apa? Dalam perkara-perkara mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Arasy apa ustaz? Tempat ke? Allah perlukan tempat ke tidak ke? Dia tak bincang. Dia stop, tawakuf, noktah. Serah pada Allah Taala saja, ya. Otak tak sampai. Jadi Imam Malik mengatakan al-istiwa amrun ma'ruf wa kaifiyatuhu majhul wa su'alu anhu bid'atun. Istiwa maknanya bersemayam di aras tu dah tahu dah macam mana, wallahu alam. Dan kaifiyahnya, caranya, bentuknya bagaimana, majhul, tak tahu, wallahu alam. Wasu'al, bertanya tentangnya, macam mana ustaz begitu, bid'ah, tak boleh tanya. Senyap, noktah, tawakuf. Tapi salaf dia bincang sebab 20. Lais apa ni, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Taala tidak serupa gitu. Allah Taala tidak perlu pada tempat dan sebagainya. Itu ada perbincangan ikut kaedah sini. Jadi kenapa berlaku begitu? Kerana pada masa ini orang-orang sini tuan-tuan, kita katalah, kita bagi tamsilan, orang-orang yang jahil-jahil, standard mereka tu, nak mudah cerita ni, ustaz zaman sekarang. Tu standard dia. Tapi dah bila dah sini empire Islam terlalu luas, ada yang bertanya-tanya. Nak sebut macam ini mereka tak faham. Maka ulama susun sifat 20. Kenapa sifat 20? Adakah Allah Taala itu sifat 20 sahaja ke? Kan? Bukan. 20 ini ialah perbahasannya cukup. Sebab Allah Taala tu segala sifat kesempurnaan milik Allah. Segala sifat kekurangan bukan milik Allah. Ribu-ribu. Jadi kenapa 20? Kerana perbincangan setakat ni cukuplah. Macam kita silibus, tingkatan 1 lain sejarah dia, tingkatan 2 naik sikit, 5 lagi tak lagi dia universiti lagi luas. Macam itulah silibusnya disusun oleh para ulama. Itu pun kutang-kanting lagi 20 tu. Sifat nafsi, salbi, ma'nawi, ma'ani, ma'nawiyah. Apa tu benda tu? Itu bukanlah kabut lagi. Kita lah kan, payah, tak payah belajar lah. Ikut salah lah mudah. Okey, tak apa. Ikut betul-betul. Ya, baiklah. Jadi di sini penulisan yang ini dia ikut Imam Ghazali, ini ikut salaf. Ya. Kita teruskan lagi. Sambunglah pada hari itu. Mengenai Allah Taala, ya. Wala tuhitu bihil jihatu. Allah Taala ini tidak dikelilingi oleh arah. Allah Taala tidak memerlukan arah. Arah ni apa? Arah ni sana, sini, atas, bawah, kan? Sebelum kita membahaskan Allah Taala tidak memerlukan arah, arah tu apa? Arah kan, arah. Saya mengarah kamu. Itu kata kerjalah. Ini arah sana, sini, anak panah sana, anak apa ni. Arah itu ialah makhluk. Selain Allah, makhluk. Tak kira apa. Arah makhluk, iya. Arah ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada, mana? Sana. Ada, sana tu mana? Dah tahu sana. Itu pun kita dah kalang kabut lagi dah. Kan? Jadi arah tu makhluk. Allah tidak memerlukan makhluk. Arash itu makhluk. Allah tidak memerlukan tempat. Ingat tu, kaedah pegang je. Allah tidak memerlukan masa. Allah tidak memerlukan tempat. Masa tu apa masa? Masa tu makhluk lah kan. Siang itu siang, malam itu malam, petang itu petang. Masa tu apa? Masa semualah, siang, malam, pagi, petang. Kan? Tak jauh tuan-tuan. Tuan-tuan nanti yang pakai mask ni balik tengok cermin. Laki perempuan sama je. Tengok tengah ni ada lekuk ni kan. Apa nama lekuk ni? Lekuk lah Ustaz. Sini pun lekuk, sini pun lekuk, sini lesung pipit lekuk juga, semua lekuk juga. Apa nama ni? Divider. Ke jalan raya divider, ini divider ke? Siapa yang dapat jawapannya beritahu saya. Saya pun tak tahu sebenarnya. Jadi apa nama ni? Dia kalau straight begitu tak ada lekuk, itu tuyul, mulut tuyul. Yang sempurna lah. Kalau cacat tu tak adalah kan. Mulut tuyul. Pusat kan? Kita ni pusat. Kalau tak ada pusat tu Superman. Superman dia tak ada pusat. Sebab tu dia spender kat luar. Dia tak pandai pakai seluar.
Okey. Kira ya? Dia tidak perlukan arah. Allah di mana? Allah di langit. Kalau kita kata Allah di langit, tempat langit, syirik. Nak menunjukkan Allah tu maha tinggi, tak tahulah macam mana. Boleh. Wallahu alam, hebatnya Allah Taala. Langit pula mana? Atas, kan? Kita dah bincang dulu ya. Langit atas bagi kita. Bumi ni bulaan. Bagi orang bawah, atas dia mana? Dia terbalik kepala je. Dia kata sana langit dia. Bagi orang tepi sini, kepala dia kat sini, sana atas dia. Bagi orang sini, sana atas dia. Di mana tu? Itu pun dah kalang kabut nak memikirkan tentang atas. Ya Allah Taala tidak. Bawah pula, bawah kita sini, bawah dia sana, bawah orang ni sini. Dah belaga-laga dah. Jadi jangan diperbahas-bahas kalau nak ikut salaf. Nak ikut khalaf boleh sifat 20. Jangan lari. Sifat 20 jangan lari. Kena ikut sini, buat itu tawakuf. Allah tidak memerlukan arah, sudah. Ya. Wa innahu mustawiyun 'alal arsh. Dia istiwa, bersemayam di atas arsh. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah tersebut Ar-Rahmanu. Dia tak sebut Allahu 'alal arsy istawa. Disebut Ar-Rahman, sifatnya, secara kerahmanannya. Gitu. Dia beristiwa, bersemayam di atas arasnya. Jadi aras bukan tempat. Kalau ikut khalaf, ikut salaf, noktah, tak boleh bincang. Tapi payah. Jadi tuan-tuan, apa hikmah ada sifat 20? Banyak hikmahnya. Paling mudah lah. Kalau ada orang non-Muslim tanya kita, kan, tanya kita orang Muslim. Dia tanya, "Hey Muslim." Ya, saya. Allah tu ada. Nak jawab apa? Kalau kita ikut sini, Allah tu begitu, Allah begini, tak faham dia. Nak hurai panjang-panjang. Ikut sini, Allah ada. Senang, ada jawapan. Ada tu pasal apa? Wujud. Dia tanya lagi, wujudnya macam mana? Wujudnya ialah Allah begitu, ikut sinilah, ikut sini kan. Tak boleh nak petikai sini, susah. Ikut sini, Allah tu kidam sedia kala. Kan senang, ada jawapan. Tak ada mula, tak ada, dia kidam sedia kala. Kemudian dia pula tak ada hujung, baqa. Dia pula tak serupa, mukhalafah. Kan mudah nak jawab tu. Kalau tak belajar sini, kan payah nak jawab. Itulah dia punya tu. Jangan kata wah ini tak ada zaman Nabi ni, tak ada ni, bid'ah semua. Jangan. Ya, disusun oleh para ulama. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, adalah sahabat, barangkali sahabat ini pun baru masuk Islam ke, baru bertanya ke, wallahu alam. Maka dia tanya pada sahabat lain, Nabi dengar, Allah tu bagaimana? Nabi kata, "Qul," kata olehmu, hei yang kena tanya, jawab pada orang tanya, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Cukup dah, faham dah mereka. Gitu. Baik. Dia berada di arash, alal wajhil ladzi, dalam bentuk, dalam wajah, bukan wajah ni, dalam keadaan yang qalahu, yang disebutlah noktah. Wabil makna, dan dalam keadaan maknanya alladzi araduhu, yang dia hendak, wallahu alam, noktah. Itu salaf. Tuan-tuan jangan tanya saya bagaimana yang dia kehendak. Bagaimana Ustaz? Yang begitulah. Bila kaifa, tanpa bagaimana. Tu. Kalau nak hurai juga, masuk sini. Macam mana? Mukhalafatuhu ta'alil hawadis. Kemudian itu, ini dan sebagainya lah ya. Begitu. Baik. Jadi aras itu bukan tempat. Baik. Ada yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Ada tuan-tuan. Ada 7 dalam Quran sebut tempat. Contohlah kan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tempat tu, bagi dia tempat. Kemudian suku sepertiga malam Allah Ta'ala turun ke langit pertama. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah dalam diri kamu tak nampak ke? Tempat. Kan? Kemudian Allah Ta'ala ni min hablil warid tu. Macam mana? Ayat tu lebih hampir dengan hablil warid. Urat murih ni tempat. Ditanya mana ada ayat yang menunjukkan tiada tempat? 7 ada tempat. Sebab 4 je lah. Ini orang jenis nak dalil. Semua nak dalil. Makan tangan kanan, mana dalil? Itu dalil, semua dalil kan? Ada dalilnya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu.
Kita perlukan tempat, Allah tidak. Makhluk perlukan masa, Allah tidak. Sudahlah tu. Itu namanya jami' mani', komprehensif, lengkap. Takkan sebut 1, 2, 3 macam kita jemput kawan kita makan kan. Ada nasi, ada kambing, ada itu, ada ni. Makanlah ya nasi yang lauk tu ya. Orang yang jujur bodoh, lauk dengan nasi je. Ini jujurnya bodoh, tak belajar gaya bahasa. Takkanlah tuan rumah kata makan nasi ya, nanti sayurnya lagi, lepas tu ininya, ini 10, penatlah. Dalam Quran banyak tuan-tuan. Nak 1 maksudnya banyak. Sebut banyak, naknya 1. Ada dalam Quran ya. Contohlah saya bagi contoh Nak sebut 1 tapi naknya banyak. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan kepada kamu maitatu, mayat, bangkai lah, wadamu, darah. Tapi darah hati tu boleh, hati tu darah ya. Tapi kalau darah kita letak dalam bekas, kita letak dalam cawan, bagi ubat, dia kental macam hati, tak boleh lah. Darah ya. Walahmul khinzir kan, dan daging babi. Allah sebut 1 je, daging babi, kulitnya. Tengok Allah tak sebut halal. Bahaya ni, tak belajar bahasa Arab, uslub gaya bahasa Arab. Kakinya, tulangnya, ini sup apa ni? Sup daging babi ke sup tulang? Tulang ustaz, tulang Quran tak sebut. Allah sebut daging saja. Halal. Bahaya ni orang yang tidak mempelajari bahasa Arab. Allahu akbar. Banyak ni tuan-tuan. Bukan masalah orang-orang biasa, para asatizah. Kan kata arash tu tempat. Okey, baiklah. Kalau sekiranya Allah Taala tu memerlukan tempat, kita raikan pendapat dia. Pada salah tak boleh ya? Tak boleh ya? Tak boleh. Maka kitab ni bertanya, bal kana qabla an khuliqaz zaman wal makan, dan Allah Taala itu ada sebelum dicipta masa dan tempat. Baik, kalau orang itu kata Allah Taala itu memerlukan tempat, sebelum dicipta tempat, Allah duduk mana? Kamu kata Allah perlukan tempat sebelum dicipta tempat. Tempat tu makhluk. Allah duduk mana? Tak terjawab. Tak ada tempat. Duduk dekat sana. Sana tu tempat. Duduk dekat laut. Laut tu tempat. Mana? Tak terjawab. Jadi Allah tidak perlukan tempat. Masa, Allah perlukan masa. Kan? Dalam Quran banyaklah fi sittati ayyamin, dalam 6 hari, tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian dia istiwa di atas 6 hari. Sebelum dicipta, masa, tempat, makhluk. Makhluk ada awalnya dan ada akhirnya. Sebelum dicipta masa, Allah kat mana kata perlukan masa? Ini orang yang sesat, yang fahamannya sesat. Ada pula yang mengatakan aras tu apa? Makan dunal makan. Tempat tapi bukan tempat. Apa ya? Ni apa ni? Air tapi bukan air lah. Baling tu. Kesusah. Sebut je bukan tempat. Allah tidak perlukan tempat. Senang, clear, complete. Transparent. Inilah yang belit ni. Kita nak senang aja supaya mudah difaham. Kita bukannya warasikhuna fil ilmi. Kita ni bukan orang mantap sangat dalam ilmu kan. Kita baru nak belajar. Orang awam lah, kategori awam je kita ni. Subhanallah ya. Begitulah. Itu dalam fahaman fahaman Islam pun begitu. Yang bukan Islam kita tak ambil kira lah ya. Dengan keadaan makna yang dia kehendaki, dan wahwa faqal arsyis sama, dan dia di atas. Faqa tu atas. Atas ni on ke over? Kalau on ala, faqa over. Ni meja, dia terbang sum. Tu faqa over. Jadi adakah Allah Ta'ala tu ala, on ataupun over? Tengok sini. Mana? Itulah kalau tak ditanda tu dengan tangan tu yang dia lari tu. Fauqa kulli syai', fauqiyah iaitu atas, la tazidu qurban, yang tak ada dekat. Maknanya tak ada arah sebenarnya. Sebut aja atas tapi tidak ada arah, bukan dekat. Min kulli mawjud, mana fauqa mana tadi ni? Fauqiyah la taziduhu qurban ilal arsh, atas tapi yang tak ada dekat dengan arsh. Macam mana tu? Maksudnya bukan, maksudnya payah nak sebut tu.
iaitu bukan tempat lah, senang cerita, bukan arah, bukan tempat dan sebagainya. Oh, korban alas. Was-sama, dan juga bukan yang dekat dengan langit. Nak menunjukkan hebat je. Ta'ala maknanya maha tinggi. Ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'ala tu maha tinggi. Tinggi tempat ke? Bukan. Tinggi kemuliaan. Kadang-kadang ada orang tu duduk bawah hina dina tak pakai baju, tapi mulianya sebab apa? Hatinya bersih. Duduk atas, kan dekat atas flat nombor 10, tapi ya Allah jahat betul tu, hina betul. Sebab apa? Hatinya kotor, contohlah kan. Ya. So di sini bukan tempat. Kama la taziduhu bu'dan, sebagaimana tiada bertambah jauh min ardi wassara, daripada bumi, wa huwa ma'azalik qaribun min kulli mawjud, tetapi tak jauh tak dekat tapi hampir dengan kita. Bayangkan, ini fahaman orang salaf. Mereka faham, mereka senyap, mereka tak tanya. Tapi Imam Ghazali nak saja memperkenalkan kepada kita bagaimana mereka faham. Ya. Wa huwa aqrabu ilal 'abdi min hablil warid, dia lebih hampir dengan hamba dari hampirnya urat murih ni. Urat murih ni tuan-tuan dalam diri kita. Jadi Allah Ta'ala hampirnya begitulah. Seinci ke? Bukan. Sejengkal ke? Bukan. Maknanya begitulah simboliknya. Bahasa Arab sebut majasnya. Simbolik baru betul, baru senang. Simbolik ataupun majas, kehampiran Allah Ta'ala. Bukan kehampiran tempat, bukan masa, tapi simbolik. Macamlah tuan-tuan, kita baca tulis surat kepada kekasih, kan, dekat di hati. Kekasih tu seketul tu, adakah masuk dalam hati? Mana ada, dia nu jauh tu. Kita belajar overseas dia kat Malaysia, tetapi dekat di hati. Sayang yang dekat di hati. Di hatiku engkau di dalam hati. Masuk dalam ke? Tidak, itu simbolik kepada sayangnya dia. Ya. Baik. Bila simbolik dia masuk sini. Yang sini no noktah, no argument, no question, tak ada, noktah aja. Yang sini boleh majas sini. Ya, salaf. Ilmu balaghah, ilmu yang balaghah mana ilmu seni bahasa Arab. Ya, banyak tuan-tuan. Sebagai contohlah, di dalam masjid ada singa. Tuan-tuan tengok mana ustaz cakap singa. Simbolik, ada orang garang, ada panglima di dalam masjid. Contoh gitulah. Di dalam di muslimat sana, contoh dekat belah muslimat ada wardah, ada bunga ros. Dia pun tengok mana bunga ros, mana bunga ros. Maknanya perkataan itu bukan kalam hakiki yang dikehendaki, kalam majazi, simbolik. Oh, ada orang cantik, begitu. Banyak dalam Quran kan, dalam hadis. Subhanallah. Kama la tumathilu zatuhu zatal ajsam, sebagaimana tiada menyerupai zatnya sebagaimana zat jisim. Zat ni tuan-tuan, zat ni apa? Zat makanan ke? Siapa main silat gayung? Tumbuk zat. Karate zat. Main gayung kan? Saya main gayung kan dulu, pecah dah gayungnya. Sekarang tuan-tuan saya nak ajar tuan-tuan silat yang paling berbisa, paling power. Namanya, kalau bergaduh mesti menang, mesti selamat dah. Namanya silat 1000 langkah. Lari je, jangan nak lawan-lawan kan. Lari insya-Allah selamat ya. Jadi silat 1000 langkah. Zat ni adalah, nak sebut nama Allah Taala, nafsun, diri, tak boleh. Nak sebut jisim, tak boleh. Nak sebut jirim, tak boleh. Nak sebut apa lagi? Arad, benda seketul, tak boleh. Jadi apa yang sesuai? Maka ulama carilah yang sesuai dari segi adab makhluk kepada Khalik. Perkataan paling sesuai, padahal tak sesuai lagi, ialah zat. Itu je lah. Zat. Itu je lah. Dah tak ada sesuai lagi. Kan nak kata nafsu tak boleh, jisim tak boleh, jirim tak boleh, arad tak boleh, ketul tak boleh, cair tak boleh, semua tak boleh lah. Kita kata zat Allah Subhanahu, itu adab sahaja pada Allah Ta'ala. Kita tak tahu macam mana. Setakat ilmu yang ada untuk bahasa manusia kepada Allah, itu ialah zat. Ya. Bahasa Arab pun, bahasa Melayu pun sebut zat Allah Ta'ala kan. Zat Allah Ta'ala. Ada zatnya tu.
Isim zat. Isim zat. Ya, ya. Allah tu isim zat. Itu lagi lah. Yang belajar tauhid dia fahamlah. Sebagai contoh tuan-tuan ya. Kita puji Allah Taala. Kalaulah kita puji, kalaulah Nabi tak ajar puji alhamdulillah. Agak-agak macam mana nak puji ya? Nasib baik Nabi ajar alhamdulillah, contoh kan. Tapi adakah nak cerita ni perkataan kita ni? Kan? Perkataan paling sesuai puji Allah alhamdulillah lah. Alhamdulillah ke subhanallah ke la ilaha illallah kan? Kita ambil alhamdulillah. Tetapi adakah alhamdulillah kita ini yang kita lafazkan ini betul-betul menepati kehendak Allah Taala ataupun mulut je? Mulut alhamdulillah, hati lah kau. Mulut alhamdulillah, hati ya Allah kenapa lah begini? Tidak alhamdulillah. Akan jadi macam mana? Itulah diajak oleh Nabi dan juga para ulama. Kama asnaitu ala nafsik. Allahumma inni asnaitu ala nafsik kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku puji padamu ya Allah sebagaimana engkau puji engkau. Sebab apa? Hanya engkau sahaja yang mengenal diri engkau ya Allah. Itu dia. Barangkali alhamdulillah kita macam solatlah, senang solat. Adakah solat kita ini betul-betul menepati kehendak Allah? Ataupun paling tidak adakah solat kita ni macam solat Rasulullah? Jauh lah tuan-tuan. Tapi sama. Rukuk, sujud itu Rasulullah sebut alhamdulillah, dia sebut alhamdulillah. Tapi adakah sama dengan Rasulullah? Tak sama alhamdulillah. Dan adakah itu yang sesuai dan menepati kehendak Allah? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hati kita alhamdulillah. Jadi kita doa, ya Allah, aku puji padamu ya Allah sebagaimana engkau puji akan diri engkau wahai Allah. Kan? Kita tak tahu macam mana zat Allah Subhanahu. Yang kenal zat Allah Taala itu yang paling kenal ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bolehlah kenal belajar tauhid ya. Alhamdulillah. Daripada tak kenal, wa annahu la yahillu fi syai', zat Allah Taala ni tak masuk dalam sesuatu. Wala yahilu fi syai', dan sesuatu tak masuk dalam dia. Kata tadi dekat dari sini kan, kata dalam diri kamu. Macam itulah tuan-tuan ya. Ta'ala an yahwiyahu, maha suci dia daripada dikelilingi oleh makan tempat. Kama taqaddasa an yuhidduhu zaman, sebagaimana dia ini suci, dihadkan, ditentukan oleh masa. Maha suci Allah, tidak ada masa baginya. Tapi esok di alam akhirat, nikmat yang paling besar ialah bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Macam mana? Jangan tanya saya macam mana. Bila bertemu dengan ahli syurga, Allah Ta'ala pun sebut salamun qawlam min rabbir rahim. Itu istilah kita lah kan, ucap tama lah tu, ucap tama. Kan berada di mana Allah Ta'ala pada masa itu? Depan ke? Melihat begitu ke? Ulama pun bahas. Cuma ulama boleh sebut kehadiran Allah Ta'ala tu fi hadaratil kudus, kehadiran yang kudus. Macam mana? Wallahu alam. Itu je lah. Kalau banyak tanya masuk syurga dulu. Banyak tanya tak sembahyang macam mana? Besok tuan-tuan di alam akhirat ada satu seksaan dan satu nikmat yang dipertunjukkan oleh Allah Ta'ala kepada ahli neraka dan ahli syurga, iaitu Allah Ta'ala akan menjelmakan kehidupan dengan satu kambing amlah, syatun amlah, kambing yang cantik. Ni kehidupan, kematian. Ya, kematian. Syatul amlah, kematian dijelmakan. Jadi kematian, kehidupan, semua makhluk. Ingat, Allah tu makhluk kehidupan, kematian, kesenangan, kebahagiaan, kesedihan, semua makhluk. Sehingga kan nak kata makhluk ni, kalau kita sedih sangat, maka jinul hazan, jin sedih akan masuk dalam diri kita. Dia pun boleh menyerupai sedih. Macam mana saya betul tahulah. Kita ketawa, suka melatah. Jin latah masuk. Cicit sikit kakak, jin tu dah ada. Jadi kalau nak rawat latah tu, rawat jin dulu, bagi tawa dulu lah, yasin dulu lah. Cerita tadi, apabila dia telah dijelmakan akan kematian tu dengan kambing, maka dibunuhlah kambing itu, disembelih. Maka pada saat itu orang syurga sangat gembira, sebab lepas ini tak ada kematian.
sangat syukur. Orang neraka sangat duka cita. Kenapa? Kerana seksa mereka tu tak ada penghujung, dah tak ada mati. Mereka harapkan mati, tiba-tiba tak ada mati. Allahu akbar. Itulah, ya. Nauzubillah. Jin pun kita tak tahu nak memahaminya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar mana yang ulama tulis, sekadar tu jelah yang kita baca, tuan-tuan, ya. Jin ni boleh menyerupai macam-macam. Macam-macam. Macam alam zahir, ada pokok, ada itu, ada ini. Alam ghaib pun sama. Jadi dia boleh jelma pokok, jelma itu, jelma ini, yang merayap, yang terbang, yang macam pokok, semua boleh. Itu alam jin, alam ghaib. Tu kelebihan dia. Kita jangan nak iri hatilah. Bal kana qabla an khuliqaz zaman wal makan. Bahkan Allah Taala itu ada sejak belum diciptanya masa dan tempat. Masa dan tempat ni kalau kita alam zahir lah. Alam ni sekarang ni masa kita dikira matahari. Masa orang Pluto, masa cakrawala yang lain. Besok matahari tak ada, sebab tu akhirat tu tak ada dah masa. Baik. Jadi alam ini sebelum dicipta alam zahir, selalu saya ceritakan, selalu saya sebut, nak kenali alam. Alam ni apa? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Alam ni ialah makhluk, sekian makhluk. Jadi semua yang ada dalam alam ni semua makhluk. Sebelum adanya alam zahir sekarang ni, alam ada secara zahir, secara ghaib, dia namanya ada alam tiada. Alam ni ada surat beranaknya. Ada ayat surat beranaknya bila? Wallahu alam lah, tak tahu. Tapi dia punya sempadan ni di sini ada alam tiada, alam bila ta'yin, alam tak ada namanya. Jadi adakah alam tak ada ni tak ada? Ada. Pelik lah kan, payah nak kenal lah. Itu baru kenal alam namanya. Alam ada, okeylah, alam ghaib, alam zahir. Azan dah ni. Kita sikit lagi, wahwal an ala ma alaihikan, begitulah keadaan sekarang. Wahwal an, Allah itu al-an sekarang, ala ma alaihikan, dalam keadaan dia lah. Wallahu alam. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, buat balik. Allah kenal Allah, kenal Ustaz. Wajib kenal. Saya nak tanya, buat balik soalan ni, bulan depan kita jawab. Allah sedang buat apa sekarang? Kalau macam kita isteri kan, Dr. Fadil, saya tanya, kenal isteri, kenal. Tengah buat apa? Oh, dia tengah gosok baju ni Ustaz. Pak kenal? Kan? Allah sedang buat apa sekarang? Allah alam. Buat balik soalan ni, kaji-kajilah sikit-sikit. Besok kita bahas-bahaskan. Allah sedang buat apa sekarang? Tidur ke, baring ke, apa ke? Yang belajar tauhid dia tahulah. Ya, wallahu alam. Jadi dah azan ya kan? Dah azan kan? Wallahu alam. Jadi setakat dulu kita tutup terus. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahmi ma 'allamtana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alamin. Jadi yang ikut malam ni bulan depan kena datang. Nanti tak dapat jawapannya melalut tak tahu mana-mana perginya. Ya, wallahu a'lam bis-shawab. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.